akan turun di Minas punya island, tapi Geek Fam memang betul dia turun ke Puerto Puerto Paraiso Paraiso. tetapi akan diganggu oleh Xavier. Xavier akan turun di kota Las Leones sebenarnya. So tidak ada begitu masalah. Ah. Tapi masalah sebenarnya sekarang untuk Team Secret sebab mereka gagal untuk memegang bangunan signboard. Ya, bangunan yang bunyi billboard besar itu adalah tempat yang di mana selalunya kemenangan player-player Hacienda ni bermula. Mereka tak dapat tempat itu walaupun kalau mereka dapatkan mungkin 1-2 clear shot ke atas player daripada Aura, mungkin mereka akan menang. Tetapi ini perlawanan yang super penting untuk Team Secret kerana esok kan yang main Miramar 2 kali. Yap, besok akan dimainkan Miramar 2 kali. Tetapi Aura saya tak rasa mereka akan bertukar tempat walaupun kalau mereka tewas di sini. Tapi Team Secret mereka nampaknya tidak akan push forward. Mereka akan gerak ke kanan dan bergerak sebagai dua unit berbeza. Tapi kita nampak juga looting tidak mencukupi sebenarnya untuk kebanyakan player daripada Secret sebab kawalan besar adalah kawalan daripada Aura. Dan inilah Team Xavier. Mereka mengambil kawasan Los Leones secara menyeluruh. Geek Fam kereta sukan memang senang dijumpa di kawasan Puerto Paraiso. Nampaknya mereka akan menuju ke Puerto Paraiso. Inilah kawasan Myth. Ya, kawasan Myth ataupun Mega Conqueror mereka dikenali dulu. Pada waktu ini diambil tapi Team Secret tidak berjumpa lagi dengan pasukan Aura buat waktu ini. Dan mereka akan seperti yang kau cakap, dia akan pergi ke kanan dan ke kanan. Tapi ini dia, jangan lupa untuk vote di esportaward.com untuk pro vote di mana anda boleh mengundi player-player daripada PMPL untuk menjadi eSport Player of the Year, Laksi dan juga Zaksi. Tapi untuk pick viewer jangan lupa like dan share dan anda boleh dapatkan 1 atau 2 ataupun 1 permanent parachute. Inilah Putra. Berada berkaitan dengan kawasan Los Leones. Mereka bermain di kawasan bulatan La Bandita selalunya. Inilah tempat di mana pernah terjatuh satu asteroid pada beberapa tahun lepas. La Bandita. Ini pula Yudo Gang. Man parang yang garang, tapi kali ini dia akan memakai satu topeng kucing. Ya. Man parang yang seketika ini mereka menduduki tempat ke-6 daripada keseluruhan carta permainan pertama yang terbaik, tetapi disebabkan flight path tidak melebihi mereka pada game yang kedua tadi menyebabkan mereka tersangkut ketika ingin turun balik ke Severny dan juga shooting range, melekat dari situ dan juga diletupkan oleh satu pasukan lain ketika ingin rotate masuk. Inilah Geek Fam yang ketika ini turun di kawasan tidak ada yang mengganggu mereka. Satu pemilihan yang baik sebenarnya. Ya, tepat sekali. Sebab Myth bermain agak baik sebenarnya di kawasan Puerto Paraiso ni. Jarang-jarang mereka mengalami kesulitan semasa melakukan rotation. Tapi of course penembak mereka sangat-sangat tajam. Tapi jangan lupa, mereka juga ada pemain-pemain yang sangat-sangat tajam mata mereka, iaitu tim Geek Fam. Camperudin. Circle yang 30 atau 25% daripadanya adalah bahagian lautan. Maka Geek Fam tidak perlu terlalu risau bahawa circle itu akan lari terlalu jauh daripada mereka. Walaupun Yudo Gang akan mengalami perjalanan yang paling jauh untuk masuk ke dalam circle, adakah paling sukar? Mungkin juga. Tapi pada waktu ini kita melihatkan bahawa Team Secret dan PW88 dan juga Aura belum lagi bertarung. Masih lagi ada 64 player di dalam game ini. Ya, tepat sekali. Tapi circle yang memihak kepada SMG kali ini, momentum boleh dibawa seperti dicakapkan oleh Encik Xavier tadi. Mereka mahu mengekalkan konsistensi itu. Mereka tak nak panas satu hari, sejuk lagi satu hari. Bandita, kawasan yang baik. Inilah kawasan yang dipegang oleh, sebenarnya kan J Yanta, untuk tim-tim Malaysia ni, kerana tim-tim Malaysia ni sangat-sangat rapat antara satu sama lain. For example, La Bandita ni dipegang oleh tim Resurgence. Kalau Resurgence memang pandai bermain La Bandita, sebenarnya banyak benda boleh diminta, boleh ditanya. Mungkin Xavier boleh tanya pada Chill, ataupun Trixie tanya pada Voke, Bart bertanya dengan si Y2K. Sebenarnya itu adalah advantage besar sebab kita punya community ni sangat-sangat rapat antara player dan player dan mereka cakap dengan sangat-sangat orang kata apa open pasal gameplay mereka. Ini akan memberikan sebenarnya informasi-informasi sebab kau tak rasa bermain di Labradita. So kau tanya dekat orang yang main 80 game dekat Labradita, macam mana korang rotate selalunya macam ni. So dia ada advantage. Sebenarnya tim-tim Malaysia itu adalah advantage paling besar, the sharing of knowledge. Yes, yang itu sangat dipersetujui
Dan ada satu lagi tim yang juga mengejutkan ramai ketika main di Scrim, iaitu tim X yang ada gabungan daripada beberapa tim, juga merupakan pakar Birama. Mungkin juga mereka telah melihat Scrim yang dilakukan oleh tim X itu dan dibawa pergi mereka punya strategi itu ke dalam game ini. Dan di sini dia giveaway untuk anda, Buffon Sebu PMLC Finals di PUBGMobile.com/redeem. Oh, kali ini dia tuliskan untuk aku Selalu kena ingat sendiri. Sebenarnya aku masih lagi menunggu video benda best keluar lagi, tapi kat sini Bud akan cuba mendapat kill yang pertama. Dan itu adalah tim Xavier. Satu player dia betul-betul rendah sebenarnya. SMG. Trixity akan maju ke depan terlebih dahulu. Bud akan pergi ke depan. Trixity dapat satu dengan M16. Burst dapat satu. 4 lawan 3. Kedatangan mulai dibaling. Akan memegang momentum yang tinggi waktu ini, je. Memang momentum tinggi. Trixity adalah player yang paling lapar sekali untuk memenangi si Grand Final sebab dia adalah player yang banyak kali terciduk ketika ingin masuk ke dalam si Grand Final. Kali ini dia akan gunakan peluang ini dengan sebaik-baik yang mungkin. Mana-mana Jenny dijatuhkan. Tinggal Bud saja yang masih berdiri. Mampukah dia untuk menghilangkan kesemua pasukan Xavier? Hanya satu saja ingat tapi dia sempat untuk heal up. Putra akan memberikan informasi 1 lawan 1 sekarang ini. Tapi itu dia malang sekali. Jatuh juga. Ada satu lagi. Ada seorang lagi. Tembakan lepaskan. Koko akan cuba menembak. Habis rata. 2 orang akan dibunuh secara langsung untuk SMG tapi mereka menang fight itu. 4 mata lagi akan masuk ke dalam poket SMG. Ya, betul tu. Jadi sangat-sangat penting untuk SMG jadi 1v1 yang sungguh berdebat, tetapi dengan kemenangan itu mereka akan ada 2 orang dengan 4 markah bagi mereka. Mungkin SMG tak akan menang chicken dinner tapi mereka akan keluar dengan markah seolah-olah sudah mendapat nombor 6. Ya, betul tu, je. Sekarang ini ternampak SMG akan naik ke tangga nombor 1 carta kita. Dengan 4 kill, 4 mata tambahan yang mereka dapat sebentar tadi. Tapi Xavier, satu lagi game yang tidak menjadi untuk mereka. Ya, 3 game sudah mereka terkeluar di tempat yang antara yang terburuk sekali. Tapi di sini kita melihatkan V Gaming, satu tim yang didamba-dambakan malah di negara kita sendiri. Tapi kali ini belum lagi nampak sesuatu yang menakjubkan akan berlaku. Tapi untuk Geek Fam, sebenarnya circle tu menyebelahi pihak mereka apabila dia circle turun tu betul-betul ke bawah. Sampai ke Geek Fam tidak perlu keluar langsung dan kalau dia nak naik pun ataupun dia maintain dekat tempat dia, tak ada gangguan akan berlaku. Sebenarnya dia tengah enjoy dia punya free ride dekat Demi Highway. Dia macam buka lagu dekat radio, dengar-dengar bergerak ke arah Impala sebab tak ada siapa kacau dia. Memang betul. Dan kita tengok Yudo Gang. Kali ini mereka menggunakan strategi yang baru saja disebutkan tadi, iaitu strategi yang digunakan oleh Axis Nolan MPX yang menjadi Team X bersama dengan Dingos, iaitu masuk lambat ketika bermain di Miramar. Mungkin benda ini akan menjadi, kalau menjadi seperti apa yang dilakukan oleh Axis Nolan MPX sebelum ini, memang peluang untuk menang tu sangat tinggi. Ya, tepat sekali. Dan juga kalau mereka melalui kawasan kanan Al-Azhar, peluang akan terbuka dengan jauh lebih luas. Tapi katanya SMG akan berjumpa dengan tim yang selalu mereka akan jumpa, BTR Red Aliens. Ya, BTR Red Alien sekali lagi menjadi igawan dan mimpi ngeri. Tapi kali ini mereka tidak mempunyai bala tentera yang cukup untuk menghadapi. Tadi mereka sudah menghadapi sebanyak 2 kali di Erangel. Dan kedua-duanya mereka menang. Kali ini mungkin tidak. Matoy berada di kawasan Minas. Oh, ni dia. Si giveaway. 2 airports. Hashtag PUBG Mobile Mish J dan hashtag Let's Go Yudo Gang. Jadi untuk setiap hashtag anda akan mendapatkan benda-benda yang berlainan. Benda-benda berlainan. Dan airport ni sebenarnya adalah airport yang sebelum Airport Pro. Saya sebenarnya suka dengan airport ni daripada Airport Pro sebab dia nampak cool. Kat sini nampak Rex. Dia memandu. Sebenarnya apa benda Yuhai pakai itu adalah benda-benda cool. So Yuhai tak gunakan Airport Pro, dengan Airport tu je. So itu lebih baik lah. Itulah saya main standard hidup sekarang ni. Apa benda Yuhai pakai itu adalah cool. Daripada perfume, baju semua sama je. Aku cuba jadi macam dia. Tapi rambut tu je lah dia copy saya.
yang agak boleh kelihatan dekat situ. Tapi di sini RRQ mereka dah satu perkara yang jarang berlaku sebenarnya, iaitu RRQ mencari tempat yang paling selamat untuk dia dapatkan ranking. Selalunya dia akan cuba masuk ke tengah-tengah sedikit circle ataupun berlawan untuk kumpul markah. Tapi kali ni even di Miramar, di mana mereka memang boleh katakan antara maharaja di Miramar juga, bermain sedikit safe berbanding biasa. Ya, betul tu Janta. Dan juga Janta, nak cakap pasal dia ramai drop spot ni, circle ni memihak pada mereka. So mereka sudah pun dalam circle. Tapi for long term sebenarnya, landing di kawasan-kawasan seperti kampung militer dan sebagainya sebenarnya akan mengakibatkan mereka tak dapat orang kata apa fully tunjuk yang apa yang mereka boleh buat sebenarnya. Sebab mereka lah tim yang main daripada center of the circle, bukan daripada tepi. Dan seluruh hidup mereka, mereka bermain daripada tengah. Sekarang mereka akan cuba bermain daripada kawasan tepi. Kalau ini adalah benda yang mereka fikirkan, okay, kita buat long term, 4-4 game kita buat benda yang sama. Kalau circle lari daripada mereka, kesukaran itu akan berlaku. Sebab mereka adalah tim yang main di tengah. Ya betul, tapi Rexel pun dijatuhkan pada waktu ini. Walaupun Yuhai akan cuba masuk berlawan dengan Potato. Oh, depan 1v1 kalah pula dekat situ. Walaupun ada di sini Mak Toy untuk covering fire. Rex akan dijatuhkan terlebih dahulu. Yuhai juga diletupkan oleh Arrow Renalre. Dan artinya tinggal dua daripada Team Secret yang menggunakan formasi 2-2. Dua Yuhai dan Rex diletakkan di depan. Mak Toy dan Ashok akan duduk di belakang. Walaupun dia akan memberikan mereka peluang yang lebih baik untuk survivability. Walaupun terjadi perkara yang sedemikian rupa. Sekarang ini tim SMG dan Secret nombor 1 dan nombor 2 ada masalah. Yap, nanti Secret sebenarnya akan tersekat. Arrowwolf akan hantar lagi 2 lagi bala tentera sebenarnya untuk mengawal situasi ni. iShot punya kenderaan pun dah rosak teruk sebenarnya. Dekat dia letupan berlaku. Matoy di knockdown. Tinggal iShot saja untuk berlawan 4 orang. Dia nampak tu target tembakan, lepaskan reload terlebih dahulu. Dan grenade yang kedua dibaling. Team Secret akan menjadi tim ke-15 yang dikeluarkan di Miramar. Oh, pada waktu yang sama Geek Fam mengalami masalah. Mereka punya rotation tadi nampak safe tapi terjumpa pula dengan RRQ Beer. Meninggalkan 3 saja daripada player ini masih lagi hidup. Dan Bud akan pula sandwich pasukan Geek Fam di bahagian depan ni. RRQ di depan, di belakang mereka SMG. Bahaya untuk Geek Fam. Mereka tadi sangat konsisten tapi pada waktu ini Miramar mendapati bahawa Lady Luck tidak menyebelahi mereka. Ya, mereka bermain di kawasan cerunan waktu ini. 2 tim Malaysia akan bertembung. Waktu sama, 2 tim Thailand juga bertembung. Tim Secret Thailand mendapatkan kill ke atas PW88 Korpai. Minit 14 ini. But ya, SMG nampak gaya. Tapi yang paling penting, Damroot masih lagi hidup. Mungkin itu akan memberikan mereka semangat sedikit untuk berlawan dengan SMG. Walaupun satu bom dibaling. SMG berlawan dengan SMG berlawan dengan Geek Fam. Bom yang tidak begitu kena. Sekarang mereka semuanya bergantung kepada nasib circle. Walaupun nasib ataupun tuah itu selalunya menyebelahi mereka yang bersedia. Adakah Geek Fam sudah bersedia? Mereka bersedia berenang sebenarnya. Ya, bersedia untuk berenang. Awal dia orang berenang ya. Tapi kalau Damroot berenang tu maknanya top 2 lah kan untuk Geek Fam. Ya, ada peluang dekat situ. So, kita masih nak melihatkan apakah circle, ke manakah circle akan pergi terlebih dahulu. Di circle yang ketiga masuk yang keempat, SMG masih lagi berada di atas carta. Team Secret 34 walaupun boleh dipecut oleh Arrowwolf. Tidak begitu jauh dan Arrowwolf kelihatan bermain agak konservatif. Mereka baru saja meratakan Team Secret tapi Geek Fam rasanya mereka ingin berenang ke kepulauan untuk dapatkan keselamatan ataupun mereka memang berenang saja. Ini strategi yang mereka gunakan berkali-kali. Tetapi bukan di Miramar. Kali ini benda tu boleh digunakan di Miramar. Selalunya mereka gunakan dekat Sunhawk ataupun Vikendi. Kali ini dekat Miramar pun mereka pakai. Tu lah, laju sebenarnya. Dan circle yang ketiga, separuh daripada kawasan ini adalah kawasan air. Satu perkara yang agak menakjubkan. Trik ini dijatuhkan dekat sini oleh Mak Yo. Mak Yo menembak dekat secara rambang. Bud saja yang berdiri untuk tim SMG waktu ini. Tapi Yudo Gang sudah ada circle. Ya, Yudo Gang berjaya masuk kembali ke dalam game ini dengan keempat-empat player mereka masih lagi hidup. Mungkin peluang yang besar kali ini. Tapi RRQ juga tidak harus diperkecilkan. Begitu juga dengan BTR. Pasukan Puyat akan makan circle waktu ini. Box Gaming masih entah di mana. Tapi V Gaming dan juga Yangon Galacticos akan berjiran sama sendiri. V Gaming dan juga Yangon. Kedua-duanya berada di tangga ke-9 dan juga satu lagi entah di mana.
Di circle seterusnya, dia akan pergi sedikit ke arah tengah. Dan siapa di tengah kalau bukan Bigatron Red Alien dan juga RRQ. Dua tim yang cuba untuk comeback sekarang ini. Ya, tapi Geek Fam, strategi ni sebenarnya mereka gunakan semua map sebenarnya. Erangel pun mereka, kalau kita ingat pada Grand Finals, mereka hidup dengan nombor 2 dengan hanya duduk di dalam perairan. Begitu juga dengan Sunhawk, mereka pernah lakukan begini. Vikendi pun saya rasa mereka pernah lakukan begini. Dan siapa sangka benda tu boleh digunakan di Miramar. Ya, sebenarnya perairan inilah sebenarnya membantu Geek Fam dengan begitu banyak. Dia datang ke si final sebab perairan mereka kawasan, tapi kat sini RRQ berlawan dengan Aura terlebih dahulu. PW88 dijatuhkan oleh Box Lewis juga waktu yang sama. Grenade tangan dibaling bertubi-tubi. RRQ tak nak lepaskan kawasan ini, langsung rata satu. Lagi di knockdown dan satu lagi di belakang juga akan jatuh, dan Aura satu demi satu jatuh seperti dominos. Tetapi RRQ 1v1 1v1 situation dekat sini, tetapi saya tak rasa Roses nak pergi ke depan, tapi Roses juga akan ditembak daripada Chopper. Dan ini adalah masa yang terbaik untuk RRQ membangunkan semua 4 player dia. Aura dikeluarkan tempat 14, tetapi adakah Box Gaming mahu ratakan RRQ? Persoalan terakhir. Ya, mereka mengetahui, tapi sebenarnya nampak macam tak cukup orang. Trixnity salah satunya tinggal, maka Bud akan berenang juga mengikuti rakan-rakan Malaysia daripada Geek Fam. Dan sekarang ini BTR telah pun mendapatkan satu compound berada di persisiran pantai dan di tengah-tengah circle. Yulu Gang bagaimana mereka masuk, tapi sekarang ini yang paling penting adalah Airwolf yang pasukan daripada Indonesia yang mempunyai prestasi terbaik sekarang ini. Di tangga yang ketiga dengan 31 mata. Kalau mereka dapatkan placement yang agak baik, poin yang agak baik, mereka boleh memintas kedua-dua tim Malaysia, TS dan juga SMG. Tapi Geek Fam tempat keempat juga mengekori dengan 3 orang player. 3 orang player, walaupun mereka tidak akan dapatkan langsung markah daripada apa-apa kill kerana mereka kesemuanya telah pun meletakkan komitmen kepada renangan. D2E dijatuhkan oleh Drax. Satu knockdown yang begitu cantik keluar daripada beliau. Icon sekarang di knockdown 1, smoke dia baling. 2 masih lagi berdiri. Mereka akan melawan dengan V Gaming daripada Thailand. Thailand pula, daripada Vietnam, tak maaf. Vietnam. Ya. V Gaming ketika ini mungkin akan menunjukkan taringnya akhirnya setelah beberapa lama menunggu, dan sekarang ini mereka di nombor 15 kerana Box Gaming telah pun naik beberapa anak tangga dengan kill-kill yang mereka dapatkan. RRQ walau bagaimanapun masih lagi 4 orang pun dijatuhkan berkali-kali. Walau satu bom itu 3 atau 2 orang jatuh. Yap, tinggal seorang yang berdiri sekarang ini untuk Icon sebab satu dah mati secara langsung tadi. 2 kill untuk Yangon, mungkin ni game comeback mereka cari, tapi untuk Yangon terdapat dalam tusun-tusun pun nombor 9. Siap, memang betul. Yangon, kerana Yangon tidak takut langsung untuk berlawan dengan sesiapa. Kita boleh lihatkan fenomena itu di dalam Solo King dan juga di dalam game. Mereka tidak risau, kita turun dengan RRQ, siapa tu, tak kenal. Jadi di sini Icon, apatah lagi. 2 saja yang tinggal. Satu berjaya diselamatkan dari Drax akan dijatuhkan oleh Secret Jin daripada Thailand. Yudu Gang akan bermain daripada kawasan atas sebenarnya. Jumper, depan dia ada 2K. Penampak target, dia gemasak grenade tangan, dia tahu target dekat mana sebenarnya, tapi V Gaming juga akan menjatuhkan Cosmos waktu yang sama. Jumper, balingan inilah sangat tepat. Toke akan sedikit terlewat untuk bangun. Jumper dapat satu. Drax akan cuba dibangunkan dekat sini juga. Manpara akan dulu masuk terlebih dahulu untuk melakukan sedikit scouting enemy di hadapan. Tapi Drax sudah pun ditumbangkan dekat sini. Ya, tumbang malang sekali, tinggal 3 saja untuk Yudu Gang, tapi mereka akan membuat satu komitmen ataupun meletakkan shift mereka punya priority kepada masuk ke dalam circle terlebih dahulu dengan keselamatan yang paling selamat mungkin, kerana tidak ada lagi oponen di bahagian kiri dan kanan, tidak perlu fokus lagi kepada kiri dan kanan mereka, tetapi circle masih lagi mengecil. Circle yang kelima masih memaparkan 34 orang. BTR dengan full squad, RRQ dengan full squad. Mungkin betul ini adalah kebangkitan semula Maharaja di Padang Pasir Miramar. Kebangkitan mula dilakukan dekat sini. BTR kawasan yang terbaik. RRQ juga mengumpul beberapa kill dekat sini. Ternampak Airwolf baru saja memintas Team Secret ke tempat yang kedua. Airwolf dengan 4 orang player, mereka di kawasan yang sangat-sangat baik. Tapi TS mendapat satu kill secara langsung ke atas V Gaming waktu yang sama. Tapi satu di knockdown, 2 lagi masih lagi berdiri. All Star Puyat cuba untuk masuk perlahan-lahan.
Tapi percubaan mereka itu akan mengalami masalah yang begitu banyak. Tapi di sini kita lihatkan Geekfam masih lagi duduk saja di dalam air kerana masih lagi IR. Tapi SMG terkeluar awal. Mereka akan dipintas mungkin oleh Airwolf ataupun Geekfam yang boleh ada potensi untuk mendapatkan markah yang tinggi di sini kerana sudah tinggal top 10 pada waktu ini. Walaupun tempat ke-8 saja yang sekarang ni sudah ada markah tapi satu sahajalah. Jadi mereka kena dapatkan top 7 itu baru ada sedikit keuntungan daripada segi placement yang mendapatkan 2 saja di tempat yang ke-7. Jadi kalau boleh top 3. Yes, dapat satu. Jumper mula menembak. Sudah pun top 10 untuk Euro Gang. Tangan dimasak oleh Predo ke arah GZ sekarang ini. Laringan dilakukan. Mungkin mengenai target ataupun tidak. Sama kita nampak Puyat satu player dijatuhkan. Mungkin sudah pun dihantar ke lobby. 9 saja tim yang tinggal. Circle akan pergi sekali lagi ke arah Bigetron Red Aliens. Ya, Bigetron Red Aliens peluang yang super besar sekarang ini. Oh, GZ berjaya mengambil kesempatan di dalam kesulitan yang dia alami. Dia seorang saja tadi dekat situ tapi dia berjaya juga menjatuhkan. Man Parang juga mungkin akan mati di situ meninggalkan jumper. Tidak, Man Parang sempat untuk heal up. Jumper dan Man Parang 2 saja yang tinggal daripada Euro Gang tetapi mereka akan dikejar di belakang itu. Sebelah mereka ada pasukan RRQ yang cuba menembak, cuba untuk meratakan. Man Parang dapatkan satu kill dulu untuk secure satu markah. Mereka ada 2 markah secara total buat waktu ini. Oh, dia RRQ akan berlari daripada kawasan curam-curam kawasan tepi dekat sini tapi Dramdro akan dijatuhkan oleh Aerowolf. Icon dijatuhkan oleh Aerowolf. Aerowolf sekarang ini dalam carta nombor 1 sudah dia. Begitu cepat dia naik. Box Gaming tengah berenang. Geekfam tengah berenang. Tapi Circle tidak ada lagi di dalam kawasan air. Geekfam kena naik selepas ini. Tapi Laksi berada di kawasan itu. Sane akan dibunuh secara langsung sebab dia dalam kawasan air. Tapi Geekfam masih lagi ada satu orang player. Oh, Pima juga dilihat dan mati. Dan itu akan menyebabkan top 7 pada ketika ini. Box Gaming masih lagi berada di bawah. Masih lagi di dalam kadar tusun juga. Satu markah saja diambil oleh mereka. BTR oleh Eropa akan menghalang kemasukan pasukan RRQ. Jumper dijatuhkan malang sekali Airwolf. Nampak dengan mata yang begitu jajam. Begitu jauh sebenarnya tembakan daripada Airwolf pergi ke kawasan Euro Gang. Tapi Euro Gang masih lagi tinggal satu yang boleh diselamatkan. Wih, habis! Habis! Mantap. Ryzen dapat 1-2. Baik, Laksi dapat 2 tak? Ryzen dapat 3. Ya, nampaknya kebangkitan pasukan daripada Indonesia pula. Ya, sekarang ni 6 tim Indonesia dekat sini. Nampak Aerowolf full squad. Tim BTR pun full squad. Tapi Geekfam masih lagi hidup. Ada lagi satu orang. Daripada tadi ini taktik yang mereka mainkan. Tapi mereka masih lagi top 8. Top 6 sekarang ini untuk mereka. Man Parang akan dijatuhkan, dibunuh secara langsung. Top 5 untuk Geekfam. Top 4 dah. Top 4 untuk Geekfam. Geekfam tidak pernah terlepas daripada nombor 4 minimum kalau kita lihatkan daripada Erangel. 2 kali itu dan sekarang di Miramar top 4 memberikan dia 8 markah. Dia biarkan saja Laksi dekat sini. Oh, dia akan dia dapat satu. Yang akan dibunuh secara langsung. BTR kekurangan satu orang player. Aerowolf dan juga tim B Gaming ada peluang cerah ke sini. Microphone menembak QB. QB akan dijatuhkan tapi tak apa. Dia dapat satu mata dengan pembunuhan ke atas BTR. Aerowolf dan juga V Gaming sekarang ini. Letupan berlaku. Renal ready knockdown. Cuba dibangunkan sekarang ini. 3 orang player akan cuba masuk dan V Gaming akan circle waktu ini. 3 lawan 4 situasinya. Renal Ray cuba dibangunkan. Smoke 2 biji di baling tapi grenade tangan masih lagi dihujani. Ke arah tim daripada Indonesia. 2 Indonesia, 1 Vietnam kali ini. Ya, memang betul-betul satu permulaan akhirnya untuk pasukan negara lain naik balik. Iaitu BTR dan juga Aerowolf. Tapi Aerowolf mengalami masalah untuk naik ke atas. Kerana kalau kita lihatkan VGM, tempat mereka terlalu lazat untuk mendapatkan chicken dinner. Berada di high ground. Ada compound, ada kontainer-kontainer untuk dipakai dan ada circle. Apa saja yang mereka perlu buat ialah tunggu saja untuk orang masuk dan tembak pastikan kena. Ya, yang paling malangnya adalah kat sini. Dia orang memaksa BTR untuk lawan dengan Aerowolf waktu ni. Aerowolf lihat BTR, BTR lihat Aerowolf. V Gaming menonton daripada belakang. Macam kau cakap, semua benda dia orang ada. Compound, circle, high ground, semua kau ada. Semua mula dibanding dekat sini oleh Super Una. Tadi dia membaling sampai 17 grenade tangan. Kali ini kita lihat berapa yang dibaling oleh bawah. Sebentar kita lihat energy drink akan dibirun terlebih dahulu. Hazelnut membaling beberapa smoke untuk maju juga. 2 tim Indonesia cuba masuk dalam circle.
Oh, tapi tu dia mula cuakan nampak. 2-3 orang berlari. Siapa yang akan kena? 1, 2 dapat 3 dapat. Wow! Satu lagi datang. Oh, satu tu dia tak dapat, iaitu daripada Arrow Potato saja yang masih tinggal. Tapi sekarang ini akan kedatangan pasukan V-Gaming yang lain. Tapi BTR akan beri kesempatan untuk meratakan pasukan Arrow juga. Oh, dia datang dari belakang. Aerovo dalam masalah. Tembakan rambang dilepaskan dekat situ. Tapi V-Gaming yang jatuh sebenarnya. Playzone kejatuhkan beberapa orang player dekat situ. Aerovo dapat satu juga. V-Gaming tiba-tiba sekarang ini tinggal berapa orang player? Tinggal satu saja. Situasinya 1v1 v1 dekat situ. Microbo dan Ryzen juga sudah penjatuh. Tembakan dilepaskan oleh Zaxi. 1-2. Indonesia 1v1 Zaxi dan juga Potato. Zaxi M4. Manakala Potato dengan satu Tommy Gun dekat sini. 11 kill untuk Arrow Wolf kali ini. Revival cuba dilakukan oleh kedua-dua. Cuba melakukan situasi ini menjadi 2 lawan 2. Ya, tapi Aerowolf satu tim yang tidak pernah kurang daripada top 5 dan kali ini mungkin mereka ada peluang yang sangat besar untuk dapatkan chicken dinner, tapi mereka kena menghadapi dua gergasi daripada negara mereka sendiri, iaitu Zaxi dan juga Ryzen. Dua-dua ini kalau dapat kegilaan mereka, Wow! Adakah berlaku quizen damage akan diambil dekat sini. Zaxi masa satu lagi. Dia akan cuba baling. Ryzen datang dari kawasan tepi pula dekat situ. Kepala mangis mencari target. Tidak jumpa. Grenade tangan masih lagi diudani. Arrow macam sedikit kekurangan utility waktu ini. Di belakang mereka enemy number 1. Blue Zone sudah pun sampai. Ryzen bermain sesabar-sabar yang boleh. Menggunakan sedikit item healing. Menggunakan gilisut. Dia mengeluarkan M249. Tidak ada Groza. Tapi dia ada M249 dengan satu holo. Bermain sesabar-sabar yang boleh. Satu tim ada 10 kill. Satu lagi ada 11 kill. Bermain cak-cak-cak di kat sini Janta. ya betul-betul BTR memang perlu sangat-sangat memerlukan chicken dinner ini untuk menghidupkan kembali. Oh, dia dapat satu. Zaxi sememangnya satu player yang sangat-sangat besar dan dia akan dapatkan dua. Itu dia winner-winner chicken dinner BTR. Satu perkara yang biasa tetapi masih lagi menakjubkan untuk dilihat. Yap, dengan itu situasi mengeprank sudah pun bermula semula. Dengan chicken dinner 12 kill, mereka akan membawa pulang secara totalnya 27 mata dalam satu game. Dalam satu game. Yap.